Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid bersama Cikgu Ridzuan bagi subjek pendidikan jasmani. Ingat lagi tak pembelajaran sebelum ini? Sebelum ini murid-murid telah menulis nota imbangan songsang dalam buku latihan. Hari ini Cikgu akan terangkan secara terperinci berkenaan dengan imbangan songsang. Jom. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah dunia terbalik. Dunia terbalik? Ya, dunia terbalik. Dunia terbalik. Murid-murid boleh rujuk nota yang telah dilakukan ataupun yang telah disiapkan sebelum ini, ataupun boleh rujuk buku teks muka surat 5. Buka buku nota ataupun buka kamu punya buku teks muka surat 5. Sambil cikgu terangkan, sambil kamu tengok kamu punya nota ya. Jika kita baca pada bagian atas nota, dia ada tertulis dunia terbalik. Ini. Dunia terbalik. Dia akan cakap di situ Susan melakukan imbangan songsang dengan sokongan pada kepala dan tangan. Macam mana tuh? Ini contoh gambarnya. Tengok. Kepalanya di sini, imbangan songsang, maksudnya kepala di bawah, kaki di atas. Macam dalam lagu, kaki di kepala, kepala di kaki. Begitulah. Kepala di bagian bawah dan tangan bagian bawah, kaki berada di bahagian atas. Ini contoh gambar imbangan songsang ya. Oke, semasa melakukan aktiviti ini, kekuatan otot, kalau kita baca sini, kekuatan otot tangan, otot teras, serta otot tengkuk memainkan peranan yang sangat penting dalam mengekalkan keseimbangan lakuan. Oke, kita tengok. Dia mementingkan kekuatan otot. Otot di bagian tadi? Otot di tangan. Otot pada bahagian tangan. Contoh gambarnya, tengok gambar nih. Otot pada bagian tangan di mana bila kita lakukan dirian songsang ataupun imbangan songsang, otot tangan mana tuh cikgu? Tangan yang ini. Nampak kan? Oke, pada bagian tangan ini otot yang akan terlibat semasa kamu buat lakuan aktiviti imbangan songsang. Ini otot yang terlibat di bahagian bicep dengan tricep. Ini mesti kuat ya. Lepas ni kamu boleh jadi sado. Oke, otot kedua yang terlibat ialah otot teras. Kita tengok gambar ni. Di mana itu bahagian otot teras? Otot teras terletak pada bahagian hadapan abdomen dan pada bahagian kita punya belakang. Apa nama otot yang di belakang? Oke, nama otot belakang ini yang di belakang. Nampakkah? Nampak gambar tuh? Boleh bacakan? Untuk otot pada bahagian depan ini gambarnya. Bahagian otot rectus abdominis dengan oblik. Rectus abdominis. Rectus abdominis ni tahu yang kamu panggil six pack tuh, one pack, two pack, yang 6 ototnya. Ini rectus abdominis semua nih. Ketul-ketul nih. Itu dipanggil rectus abdominis. Jadi bila kamu buat lakuan imbangan songsang, otot pada bahagian ini dan bahagian yang ini akan terlibat. Dia akan jadi keras. Jadi kamu akan jadi sado. Oke, seterusnya otot pada bahagian tengkuk. Ini untuk makluman kamu saja ya, supaya kamu tahu bila kamu buat aktiviti ini, otot mana yang terlibat. Otot tengkuk. Oke, mana tengkuk? Ya, belakang leher tuh. Tengok dia punya gambar. Ini dia punya otot ya, bagian kita punya tengkuk di sini, leher sini. Nama dia otot trapezius. Oke, faham setakat itu murid-murid? Boleh ya? Oke. Jadi ingat, ini sama seperti pembelajaran sebelum ini, yaitu imbangan 1 tapak sokongan, 2 tapak sokongan. Ini imbangan 3 tapak sokongan. Sebab apa? Ada 3 sokongan.
1, tangan kanan, tangan kiri 2 sudah. Dengan kita punya kepala 3. Boleh faham? Cuma ini namanya bila kamu lakukan aktiviti ini, dia dipanggil imbangan ini. Aktiviti ini dia dipanggil imbangan songsang sebab kepala di bawah, kaki di atas. Oke murid-murid. Untuk tugasan pada hari ini, apa yang murid-murid perlu lakukan? Pertama, hasilkan video imbangan songsang. Pertama, kedua, dada kedua. Pertama saja. Jadi kamu kena lakukan 1 saja. Hasilkan video imbangan songsang. Nanti cikgu ajar macam mana ya. Lakukan imbangan songsang. Kamu buat video. Alah cikgu, data saya mau habis lah. Enggak apa. Kali ini cikgu bagi kelonggaran. Jika tidak dapat mau hasilkan video, murid-murid boleh hantar gambar. Maksudnya semasa kamu buat lakukan aktiviti imbangan songsang, kamu gambar. Boleh ya? 1 gambar sajalah. Maksudnya masa kamu buat kaki kamu di atas, kepala kamu di bawah. Ataupun gambar. Pilihlah yang mana satu yang kamu nak buat. Buat video ataupun ataupun gambar sahaja terpulang ya. Boleh? Oke, sebelum itu jom kita lihat dulu cara lakukan imbangan songsang. Jom. Sebelum itu amaran amaran untuk semua murid. Ini amaran penting nih. Kenapa dia amaran? Tengok tuh di bawah bergerak-gerak tulisan tuh. Ya, 1, minta bantuan daripada ibu bapa, penjaga atau orang dewasa. Kenapa? Ingat, kamu kena pastikan ada ibu bapa, penjaga atau orang dewasa baru lakukan aktiviti. Sebab itu cikgu bagi tahu ini amaran. Jangan buat aktiviti kalau tidak ada ibu bapa, penjaga atau orang dewasa. Buat masa ada ibu bapa kamu ya. Boleh? Ada ibu bapa, penjaga atau orang dewasa baru kamu buat. Boleh murid-murid? Oke, yang kedua, apa yang perlu kamu lakukan? Buat regangan ataupun pemanasan badan. Setiap lakuan yang kamu buat regangan tuh, pastikan kamu kira 1001 sehingga 1008. Kenapa cikgu? Kenapa tidak kira 1 sampai 8 saja? 1, 2, 3. Kenapa? Sebab kita akan cenderung untuk kira dengan laju. 1001, 1002, 1003 sekejap saja. Jadi kalau kita guna 1001, 1002 sampai 1008, tak kisahlah laju macam mana pun kita kira, tetap juga dia akan sampai 8 saat. Contoh 1001, 1002, 1003, 1004. Susah kan? Tetap juga 8 saat tuh. Ini contoh video yang kamu boleh guna untuk semasa buat regangan ataupun pemanasan badan ya. Tengok kepala dulu. Lepas kepala, baru kita beralih kepada bahagian tangan. Tangan kanan, tangan kiri. Selepas itu pada bahagian pinggang lagi. Kita guna bahagian pinggang. Lepas pinggang, baru yang terakhir kita fokus kepada bahagian kaki. Kaki kanan, kaki kiri. Boleh? Dapatkan murid-murid? Oke. Itu tadi dia regangan ataupun pemanasan badan. Ingat, untuk makluman murid-murid, semasa buat regangan ataupun pemanasan badan, tidak perlu buat rakaman. Tidak payah buat rakaman ataupun gambar. Bagi dengan cikgu, tidak perlu ya. Ini kamu buat sendiri saja. Kenapa mesti buat benda ni? Untuk mengelakkan kecederaan semasa melakukan aktiviti imbangan songsang. Boleh murid-murid ya? Oke. Seterusnya, pastikan kawasan tempat lakukan selamat dan gunakan alas untuk lapi kepala. Guna apa? Alas apa? Tilam ataupun bantal. Kalau kamu tengok gambar cikgu nih, cikgu gunakan tilam. Tilam nih. Ini tilam nih ya. Tilam sebagai alas untuk lapi kepala cikgu. Jangan terus lantai ya. Kalau kamu guna lantai kepala, ndak ada alas, sakit. Pastikan ada alas ya.
dan belakang cikgu gunakan sebagai cikgu gunakan dinding untuk membuat aktiviti imbangan songsang. Okey, yang keempat. Tadi pastikan kita punya kawasan tuh selamatlah. Kemudian kita lapik dengan tilam ataupun bantal kan. Cikgu guna tilam tadi Yang keempat, letakkan tangan di bawah telinga, bukan di tepi telinga semasa buat dirian tangan imbangan songsang. Semasa buat imbangan songsang, letakkan tangan di bawah telinga, bukan di tepi telinga. Kita tengok gambar yang ini. Oke, ini gambar A, ini gambar B. Tengok tangan cikgu di gambar A dengan telinga. Ini tepikah jarak? Ini di tepikah di bawah telinga? Dan yang gambar B, ini di tepikah di bawah telinga? Yang mana satu bawah telinga, yang mana satu tepi telinga? Ya, gambar A itu adalah gambar tangan di bawah telinga. Gambar B, gambar tangan berada di tepi telinga. Jadi yang mana betul? Yang gambar A lah, gambar B salah. Jadi buat ikut gambar A. Oke? Jadi jom kita mula lakukan aktiviti. Untuk yang pertama, pertama macam cikgu sarankan tadi, pastikan tangan kamu yang ini, nih tengok kaki cikgu. Ya, selepas kamu buat begini, tilam ada ya. Ini dinding nih. Cikgu buat di dinding. Oke, kamu buat, pastikan nanti cikgu terangkan. Kamu pastikan ada ibu bapa mengawasi. Sama ada ibu bapa tuh minta satu orang untuk berdiri, tahan. Bapa kah, ibu kah, pacik kah, macik pun boleh, abang pun boleh. Pastikan berdiri sini untuk tolong kamu angkat kaki nanti ya. Oke, yang seterusnya gambar yang kedua, luruskan kau punya kaki. Pertama kaki bengkok begini kan. Nah, yang kedua luruskan kamu punya kaki seperti ini. Selepas kamu luruskan, angkatlah kamu punya kaki naik di dinding. Kenapa kita buat di dinding? Supaya imbangan kita lebih stabil. Paham? Dan bila ada bantuan daripada ibu bapa, dia lagi mudah untuk bantu kita buat imbangan. Berbanding tidak ada dinding. Boleh ya? Ini yang ketiga. Nampak sudah kan? Tangan macam mana tangan cikgu, bukan di tepi telinga ya, di bawah telinga. Oke, yang seterusnya kasih luruslah kita punya kaki. Inilah dia imbangan songsang. Cikgu ulang, imbangan songsang. Oke, jom kita tengok video lakuan aktiviti imbangan songsang yang cikgu sediakan khas untuk semua anak murid cikgu. Jom kita tengok video imbangan songsang. Oke, boleh sabar kita tengok ya. Oke, nampak video tu kan? Begitulah yang kamu akan lakukan untuk pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum tu, ini merupakan contoh video imbangan songsang yang cikgu perolehi daripada YouTube. Kenapa cikgu pilih video ini? Sebab video ni murid tersebut mendapat bantuan daripada kakaknya. Kalau video lakuan cikgu tadi, cikgu tidak dapat bantuan daripada sesiapa. Tapi cikgu nak pastikan dapat bantuan daripada ibu bapa, penjaga atau orang yang lebih dewasa semasa melakukan aktiviti imbangan songsang. Faham ya? Kamu tengok video ni, tengok macam mana dia buat, ibu bapanya ataupun dia punya penjaga pegang. Oke, kita tengok sama-sama. Sama ya. Nah,
Tengok dia punya kaki macam mana. Ibu bapaknya berada di mana, kakaknya berada di mana. Dia pegang kakinya dan kemudian dia angkat. Begitulah kamu nanti. Kakak kamu, ibu bapak akan pegang. Selepas pegang, bagi turun. Nah, oke. Begitulah tadi aktiviti imbangan songsang kita pada minggu ini. Jadi sebelum itu, selepas saja kamu siap membuat video ataupun gambar lakukan imbangan songsang kamu, apa yang perlu kamu lakukan? Tidak perlu WhatsApp cikgu hasil kerja kamu. Kamu punya video atau gambar, tidak payah kamu WhatsApp cikgu. Jangan. Jadi apa yang perlu kamu lakukan? Yang pertama sekali, buat rekaman. Buat rekaman lah, rekaman video imbangan songsang. Kalau kamu buat video, hantar video. Kalau kamu buat lakuan, habis itu kamu gambar. Itu pun boleh, tidak ada masalah. Jadi ada dua, sama ada video ataupun gambar. Itu yang pertama. Kedua, tekan link. Link nih cikgu akan berikan dalam grup WhatsApp. Lepas kamu tengok video, siap, kamu buat kamu punya video, tekan link yang ada dalam grup WhatsApp tuh. Lepas kamu tekan, pilih nama kamu. Ingat ya, pilih nama sendiri, jangan pilih nama kawan. Sebab kalau kamu pilih nama kawan yang siap, kawan kamu yang siap kerja, kamu tidak siap. Yang keempat, tekan add file. Kemudian pilihlah video, gambar kamu yang kamu sudah buat tadi. Tekan upload. Lepas itu kamu tunggu. Tekanlah submit. Selepas kamu tekan submit, siap. Selesai sudah. Tahniah kerana berjaya menyiapkan kerja pada minggu ini. Oke, ini pula contoh ataupun cara untuk menghantar kerja dalam bentuk gambar. Lepas kamu tekan link, tadi itu, kamu berkemungkinan ada handphone tertentu dia akan minta seperti ini ya. Dia minta kamu kena sign in. Sign in kamu punya Google. Masukkanlah kamu punya account Google. Apa kamu punya account Google? Contoh, ahmadalbab@gmail.com. Contoh. Lepas kamu sudah masukkan, yang kedua, masukkanlah kamu punya password. Lepas kamu masukkan password, yang ketiga dia akan otomatis masuk begini. Nampak kan? Ketiga terus masuk begini nih. Dalam handphone kamu akan dapat sudah begini. Oke, sebelum itu ada nanti bila kamu tekan link, ada murid-murid yang terus masuk ini. Kenapa dia terus masuk seperti yang ini nomor 3? Sebab handphone dia sudah login account Google-nya. Tapi kalau kamu tekan keluar ini, kamu masukkanlah kamu punya email, kamu punya password. Ingat ya, kamu punya email account Google kamu. Setiap handphone tuh mesti ada account Google tuh, masukkan. Oke, setelah sampai di sini, pilih bagian nama nih. Ini kamu tekan ini. Adalah nama kamu tuh banyak. Pilihlah kau punya nama. Jangan pilih nama orang lain. Sebab bila kamu pilih nama orang lain, kerja yang kamu hantar orang lain yang dapat markah, bukan kamu. Oke? Paham ya? Seterusnya, apa yang perlu kamu lakukan? Lepas kamu pilih nama, yang keempat, kamu tekan tadi itu add file. Bila kamu tekan add file, keluarlah begini. Bila keluar begini, dia tulis itu select files from your device. Tekan yang ini. Bila kamu tekan yang ini, pilihlah video kamu tadi ataupun gambar kamu tadi. Di mana kamu simpan? Carilah dia. Sudah kamu tekan, dia akan jadi keluar begini. Keluar begini, dia loading. Maksudnya kalau penuh nih, siap, sudahlah, siap diupload. Dia akan upload. Dia akan jadi warna biru. Kamu boleh tekan sudah. Kalau belum habis, tidak boleh tekan ini. Tapi kalau sudah habis, boleh kamu tekan tuh yang ini.
Kalau sudah habis, kamu tekanlah yang ini. Apabila kamu sudah tekan yang ini, upload, dia akan jadi seperti ini. Ini contoh ya. Nah, nama kamu naik, kemudian kalau kamu antar dalam format gambar, gambar lah sini. Kalau video, video lah. Dan untuk makluman, video tuh 10 MB dia punya size. Boleh tuh, jangan risau kalau kamu rakam guna handphone tidak sampai pun 10 MB. Oke? Lepas kamu buat semua ini, selesai ini, kamu tinggal tekan ini ya, submit. Selesai tekan submit, apa yang perlu kamu lakukan? Tidak payah lakukan apa-apa. Sudah selesai. Siap sudah kerja kamu hari ini. Tahniah, karena berjaya menyiapkan kerja sekolah pada hari ini. Dan rasanya itu sahaja daripada cikgu pembelajaran pada hari ini. Jumpa lagi pada pembelajaran pada minggu hadapan. Jaga jarak, jaga kebersihan, jaga SOP. Dan yang paling penting jangan lupa berdoa. Assalamualaikum.